أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan dalam kuliah bulanan kita setiap Ahad yang pertama. Semoga-moga Allah Ta'ala memberi dan mengurniakan kepada kita ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat-niat kita, kemudian kita sama-sama berniat iktikaf. Semoga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan lagi pahala dan juga kebajikan-kebaikannya dan diletakkan dalam mizan hasanat kita untuk kita bawa bekal temu dengan Allah Ta'ala suatu hari nanti. Dihormati, dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi masjid kita ini, kemudian imam-imam, bilal-bilal, seluruh AJK masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang melihat live kita pada malam ini. Semoga kita semua diletak dalam golongan mereka yang berbahagia di sisi Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana kita bertemu di sini kerana Allah Ta'ala, semoga-moga dengan itu jugalah kita berharap Allah Ta'ala akan pertemukan kita di akhirat nanti dengan kerana Allah Ta'ala juga, insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dihormati, dikasihi sekalian, dalam siri pertemuan kita yang telah lepas dalam kuliah gantian kita pada minggu lepas, kita telah membicarakan beberapa perkara dan di hujungnya itu saya telah berjanji pada minggu ini ataupun pada pertemuan yang akan datang ini, iaitu malam ini, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Iza mata ibnu Adam", apabila mati ataupun meninggalnya anak Adam itu, maka terputuslah inqata'a, maka terputuslah segala bentuk, segala benda yang ada usaha, ikhtiar, kerja, aktiviti, apa dia lagi, sebutlah apa benda pun, maka semuanya akan terputus, kata Nabi, melainkan 3 perkara pada riwayat, dan ada riwayat yang lain juga menyebut 3 perkara, tapi yang hujung itu berbeza. Dia kata apabila mati atau bila kita ini mati, anak Adam, maka terputuslah segala usaha kerjanya melainkan 3 perkara. Yang pertama, amalan kita. Amalan kita yang baik ini dia tak akan terputus, dia tak akan tercecer, dia tak akan tertinggal dengan kita. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata yattabi'ul mayyita thalathun, akan mengiringi ataupun mengiringi akan satu mayat itu oleh 3 perkara. Fayarji asnani wa yabqa wahid, ahluhu wa maluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka 3 perkara itu apa dia? Yang pertama sekali, ahli keluarganya. Bila kita meninggal, ahli keluarga kita di kalangan isteri, suami, ataupun anak-anak, cucu-cucu ahli keluarga, sahabat handai, jiran-jiran akan mengiringi kita ke tanah perkuburan.
Kemudian mengiringi kita juga adalah harta kita. Kereta kita akan diguna pakai, mungkin handphone kita juga akan diguna pakai, dan duit kita juga akan diguna pakai pada hari kematian kita. Kemudian satu lagi amalan kita. Amalan kita juga akan mengiringi kita. Dia tak akan tinggal dengan kita. Maka kata Nabi, 2 daripadanya pulang dan tinggallah 1. Apa yang pulang? Iaitu ahli keluarganya dan hartanya. Ahli keluarga kita sudah kita dikebumikan, mungkin dah siap baca doa ke dah semua, maka mereka akan pulang menaiki kereta yang milik kita, harta kita, maka mereka akan pulang menaiki harta kita balik. Maka tinggallah bersama-sama dengan kita itu adalah amalan kita. Maka amalan itu dibahagi pula dengan 2. Ada yang disebut dengan hasanah dan ada yang disebut dengan sayyi'ah. Maka kedua-dua amalan ini, hasanah kita terjemah dengan makna baik, sayyi'ah kita sebut dengan makna tidak baik ataupun dosa. Maka kedua-dua ini akan ikut kita. Yang 2 tadi dia ikut hanya sekadar di atas bumi saja. Harta, ahli keluarga, setakat tu je. Tapi amalan dia akan masuk bersama dengan kita. Maka amalan akan dipecahkan 2, satu baik, satu lagi tidak baik. Maka tengoklah kepada diri masing-masing. Ada orang yang amalannya baik, maka in kana khairun fa khairan wa in kana syarrun fa syarrun. Sekiranya baik, maka dia dibalas dengan baik. Sekiranya sebaliknya, maka begitulah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Begitulah balasan orang yang buat jahat, balasan dosa, balasan keburukan itu, maka balasannya itu tak lari seperti itulah juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah kita fahami di sini, maknanya 3 perkara itu akan mengiringi kita suatu hari nanti. Bukan sekarang, tunggu kita, giliran kita akan sampai. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa sadaqatin jariyatin. Yang kedua ialah sedekah jariyah. Sedaqatin jariyatin. Dan perkataan sedekah ini telah pun saya ulang ataupun saya sebut beberapa kali dalam siri pertemuan kita. Yang kita duduk sebut sedekah-sedekah itu, sama ada perkataan sedekah ke, sedekah ke, apa ke, kita kena ingat itu adalah kalimah Arab, bukan kalimah Melayu, tapi dimelayukan. Nah, kita tak sebutlah sedekah dah. Kita sebut sedekah. Sedekah, tukar daripada huruf qaf kepada huruf kaf, daripada huruf sad kepada huruf sin. Sedekah jadi sedekah. Sedekah. Baik. Maka kita menggunakan kalimah itu kalimah orang. Bahasa itu bahasa orang. Maka nak tak nak kita kena terjemah dalam bahasa kita. Tak, kita kena terjemah dalam bahasa kita, sebab itu bahasa orang kan. Baik. Kita cuba terjemah dalam bahasa kita. Apa dia sedekah? Mai mana? Oh, mari sedekah. Kat mana? Ni sekolah tapis belakang. Contoh. Bagi apa tadi nampak dekat masjid? Oh, bagi sedekah. Apa dia sedekah? Tuan-tuan, apa dia sedekah? Ada satu masjid 2 hari lepas saya pergi, saya tanya satu soalan bahasa Arab macam ni juga, kalimah Arab juga, tapi diguna Melayu, diguna pakai, dah berzama-zaman dah. Bila saya tanya tak ada seorang pun yang boleh jawab. Bermakna kita bercakap bahasa Arab tapi kita tidak tahu dalam bahasa kita. Cuba saya nak tanya orang sini pula. Apa dia sedekah tuan-tuan? Sebab bahasa Arab kan? Bila bahasa Arab kita kena terjemah dalam bahasa kita. Apa dia sedekah tuan-tuan? Saya nampak bergerak-bergerak mulut tu tapi tak tahu, tak faham. Dia ada satu ilmu khusus. Ada. Saya rasa polis ke ataupun pihak-pihak tertentu ada satu kelas, dia hanya belajar tengok bagaimana orang bercakap dan dia boleh faham cakapan itu walaupun dia tidak dengar. Dia tahu daripada mana? Dia tahu daripada gerakan bibir mulut. Dia pun tahu orang ni kata mari mana. Dia boleh tahu makan.
itu ini. Tu. Tapi saya tidak belajar bahasa itu tuan-tuan. Sebab tak ada nak belajar banyak. Hak ni pun tak belajar dah. Nah. Apa dia tuan-tuan? Sedekah dalam bahasa kita. Pemberian. Hadiah. Hadiah pun bahasa Arab juga. Bukan bahasa Melayu. Hadiah bahasa Arab hadiyatun. Mari Melayu hadiah. Ada juga. Kalau pemberian tu baru confirm bahasa Melayu. Ada. Sedekah tidak makna pemberian. Sedekah makna pemberian. Saya nak bagi hadiah kepada orang yang menang dapat jawapan pun orang kat sini pun lebih pada saya lagi. Kita tanya soalan suka-suka je lah sebagai ingat ilmu ya. Apa dia tuan? Sedekah. Kita nak tahu satu-satu kalimah itu, kita kena rujuk kepada kalimah asal dia dulu. Baru kita boleh tahu. Sedekah itu yang kita nak panggil sedekah tu, sedekah itu diambil ataupun masdar daripada kalimah apa? Kalimah yang kita sebut bila kita habis baca Quran. Kalimah apa? Sedekah. Tak tahulah takut orang sini bila habis Quran dia tak baca Sadaqallahul Azim. Tapi orang kat kampung saya di Greenwood memang dia orang baca. Bila habis dia baca Quran, Sadaqallahul Azim. Apa makna Sadaqallahul Azim? Tutup Quran, makna habis kata. Baik, terjemah dalam bahasa kita. Apa makna sedekah? Tu Quran di depan Quran dalam almari kiri kanan ada Quran. Cuba ambil tengok sedekah makna apa? Sedekah makna apa? Sedekah makna benar. Sadaqallahul Azim. Telah benarlah Allah Ta'ala yang Maha Agung. Benar pada apa? Pada kalamnya. Mana kalamnya? Quran yang kita baca itulah. Baik. Apakah kita kata muwafaqah? Apakah kita kata jalan yang boleh kita sebut benar itu dengan sedekah? Kerana benar itu benar. Sedekah itu adalah ambil benda bagi. Sama ada bagi duit, bagi buah-buahan, belanja orang minum ke apa benda ke kita panggil, itu semua sedekah. Jadi mutabaqah ataupun kita kata persamaan yang boleh kita kata sedekah itu dengan pemberian tu kok jalan mana? Maka ulama kita kata pemberian itu dinamakan dengan sedekah dengan makna benar itu kerana apa? Kerana manusia normal. Orang yang manusia yang normal, yang tak ada iman, hatta orang yang ada iman pun kadang-kadang kita jumpa naluri manusia itu suka tak bagi kepada orang. Suka tak bagi kepada orang. Ataupun dia akan terkena satu penyakit yang kita namakan dengan apa dia? Kedekut. Kedekut. Maka Piramli mari bawa satu cerita. Siapa ni? Inilah dia Haji Kedekut, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Tak apalah, ambil iktibar, tak ada masalah apa. Iktibar dalam menentukan keimanan, ilmu, keagamaan, syariat. Maka ambil dengan orang kafir pun tak ada masalah apa. Selagi mana tidak bercanggah dengan akidah, tidak bercanggah dengan syariat kita, tak ada masalah apa. Boleh ambil. Maka naluri kebanyakan manusia, dia tak suka bagi kepada orang. Buktinya kalau orang minta dengan kita sesuatu benda, kali yang pertama kita kata macam mana? Okeylah, bagilah. Kali yang kedua, okeylah, bagilah. Kali yang ketiga, minta seumur. Orang Kelantan kata tak? Minta seumur. Sekejap minta. Tu makna bukti bahawasanya naluri manusia
Dia tak suka memberi kepada orang. Tiba-tiba kita beriman kepada Allah, kita mengaji dan kita belajar, lalu kita jumpa satu bab, iaitu kelebihan bersedekah. Maka dengan kelebihan sedekah itu kita kata, oh rupanya sedekah ini tak rugi alik kita, walaupun kita bagi duit habis itu habis, tapi sebenarnya ada, tak ada dalam poket tapi ada dalam akaun kita yang ni, tak ada dalam akaun bank kita yang My Bank, CIMB Bank dan sebagainya, tapi ada dalam akaun ini, maka kita pun bagi. Maka itu sedekah itu menunjukkan kebenaran iman kamu. Itu dia bagi dengan muwafaqah. Kenapa sedekah itu dikaitkan dengan pemberian. Faham tak? Baik, maka kita pergi kepada tadi. Nabi kata wa sadaqatin jariyatin. Sedekah iaitu menunjukkan keimanan kita itu benar, pemberian kita itu menunjukkan kebenaran iman kita. Jariyah iaitu yang kita terjemah dengan makna berjalan. Jariyah, kalimah inilah bila Allah Ta'ala sebut je syurga, lalu dia akan guna kalimah ini. Mana? Jannatun. Ada? Jannatun tajri. Cuba tuan-tuan tengok makna apa jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri maknanya berjalan, mengalir. Maka jariyah ismul fa'il dia yang berhubung dengan ta muannas daripada jari laki-laki, jariyah untuk perempuan. Maka maknanya sedekah yang mengalir-ngalir, sedekah yang berjalan-jalan, sedekah yang bergerak-gerak. Apa maknanya? Sedekah yang kita sedekahkan dahulu atas dunia, bergerak-gerak dia masuk dalam kubur kita, mengalir-ngalir dia dalam kubur kita. Lebih-lebih lagi kalau kita wakaf. Kita wakaf. Masjid kita, masjid tuan-tuan ini, saya yakin dan percaya dengan sifat dermawan tuan-tuan dan puan-puan lah, maka masjid ini boleh dibina dengan kita kata begitu comel, begitu indah dan sebagainya. Betul tak? Ataupun memang masjid ini tidak ada sumbangan tuan-tuan, hanyalah daripada tabung masjid yang betul-betul. Kalau tabung masjid sekalipun, siapa dia yang menyumbang? Bukankah tuan-tuan dan puan-puan? Maka kipas, aircon, ni TV, ni almari, jam, siapa dia yang bagi? Tuan-tuan bagi. Maka selama ini memberi faedah, selama ini berfaedah, kipas boleh diguna pakai oleh orang, sama ada masuk semayang tak semayang itu hal dia, tapi dia menggunakan dengan sebab kipas itu, dengan sebab kipas yang kita wakafkan itu, dia boleh sembahyang dengan panjang, dia boleh berwirid dengan panjang. Sebab apa? Sebab tidak panas dan sebagainya, memberi keselesaan kepada dia. Sebab kita, maka kita mati, dia akan masuk. Itu dipanggil dengan sedekah jariyah. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan nak laba, orang Kelantan panggil laba, orang Patani pun panggil laba juga, orang Kuala Lumpur panggil untung. Apa ni Ustaz Samsul debat. Dia kata kalau bab untung ni, gendang Cina tu lebih untung daripada gendang Melayu, sebab dia duk main tung untung semacam dia tu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak untung yang berpanjangan, berlarutan, sampailah bila-bila, walaupun kita sudah meninggal, maka tuan-tuan carilah sesuatu benda yang kita wakaf ataupun kita wakafkan kerana Allah Ta'ala, yang dikira-kira boleh berpanjangan. Seperti apa? Ni masjid ni. Masjid di berapa tahun dah tuan-tuan? Mungkin, saya rasa mungkin dah lebih 20 tahun. Ada? Lebih 20 tahun. Baik, selama 20 tahun yang tuan-tuan duduk semayang, termasuklah saya mari tuan-tuan semayang sambil-sambil mengajar dekat sini, maka orang yang infak ni, orang yang infak walaupun satu beg semin, walaupun satu skop pasir, satu skop batu, walaupun sepanjang ni besi, maka dia akan dapat sekarang ni kalau dia sudah meninggal. Kalau dia tak meninggal, masuk dalam akaun dia. Itu dipanggil dengan sedekatin jariyah. Jadi kalau tuan-tuan nak, carilah apa-apa tempat
anak yatim ke, sekolah tahfiz ke, masjid ke, surau ke, tempat pusat-pusat pengajian ke, apakah tuan-tuan wakafkan kat situ semin ke, besi ke, simin, pasir ke, apa dia, dan sebagainya. Semoga-moga dengan itu selagi mana dimanfaatkan, maka selagi itulah akan masuk dalam akaun kita, bertepatan dengan hadis Nabi tadi kata sedekatin jariyah. Kemudian yang ketiga, Nabi kata dalam riwayat ada yang riwayat dia kata apa dia? Wa waladin salihin yad'ulah. Ada satu riwayat. Satu riwayat yang lain pula dia kata au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang boleh diambil manfaat dengannya. Maka berbetulan dengan hadis ini tuan-tuan dan puan, saya sebut dah dalam pertemuan yang kita yang telah lepas, untuk kita nak kupas sedikit sekadar yang saya tahu, sekadar yang saya mampu, sekadar yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada saya, Allah Ta'ala ajarkan kepada saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan pada malam ini. Kita nak tengok apakah yang dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat itu, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil dengan ma huwal ilmun nafi'. Apa dia yang dikatakan dengan ilmu yang berfaedah itu? Maka kita bahas terlebih dahulu, kita menggunakan dalam istilah cakapan kita guna juga dengan kata ilmu, kemudian berfaedah dan bermanfaat. Berfaedah, bermanfaat. Maka ketiga-tiga kalimah itu daripada bahasa Arab kesemuanya. Ilmun masdar daripada kalimah alimah. Kemudian berfaedah. Dia boleh pergi kepada masdar, dia boleh pergi kepada juga ismul fa'il. Kalau kita panjangkan dia, ilmu yang bermanfaat. Nafi' itu semua fa'il. Tapi kita guna dengan bermanfaat ataupun berfaedah. Maka tuan-tuan, kita terjemah dulu. Apakah dalam bahasa kita yang dikatakan dengan bermanfaat itu? Sebab itu bahasa Melayu, itu bahasa Arab dah, manfaat itu dalam bahasa Arab dah, bukan bahasa Melayu. Kemudian berfaedah. Faedah juga tuan-tuan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Kita terjemah dulu dalam bahasa kita. Apakah kita kata faedah, apakah kita kata manfaat dalam bahasa kita? Apa dia tuan-tuan? Ada satu kalimah, tapi kita jangan guna. Kita banyak guna kalimah Arab ini, faedah, manfaat. Tuan, kalau saya buat ni apa faedah saya dapat? Tu faedah tu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Apa manfaat? Manfaat pun bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bahasa kita guna betul apa dia? Kebaikan. Tuan Haji kita kata kebaikan. Tak apalah. Tapi saya tak nak kalimah itu. Saya nak kalimah yang betul-betul makna dia lah. Ada satu kalimah dalam bahasa kita, itulah yang sebenar-benarnya bahasa Melayu. Apa dia tu? Kau nak kena berhenti minum chai dulu, minum teh dulu, baru kita jawab. Kita minum lepas isyak lah, insyaAllah. Apa dia? Berguna. Aiwah. Berguna tu lah. Tu baru bahasa Melayu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, maknanya ilmu yang berguna. Tu situ. Maka kita nak tengok pada petang malam ini, apakah yang dikatakan dengan ilmu, pengetahuan, tahu yang berguna tu. Apa dia? Maka saya menakalkan kata-kata ini, saya menakalkan jawapan ini diambil daripada kitab, siapa dia? Kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, di mukaddimah kitab ini, kitab Hidayatus Salikin dikarang oleh siapa dia? Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kitab ini adalah ringkasan daripada dua kitab. Nama apa? Dipanggil dengan Sairus Salikin.
Kitab tu tebal, 2 jilid. Kemudian direkaskan menjadi kitab Hidayatus Salikin. Dan Sairus Salikin ini merupakan rekasan daripada kitab yang panjang, ada 5 jilid yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Ihya Ulumuddin. Bermakna dengan kita baca kitab ini, 2 kitab ini, maka seolah-olah kita telah mengambil intifati ataupun ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Alhamdulillah, sebelum puasa baru-baru ni saya telah pergi menziarahi makam tuan pengarang kitab ini. Berada di mana? Berada di lebih kurang daripada Rata Panjang. Kita akan pergi ke Petani 2 jam. Kemudian daripada Petani kita akan naik kepada Jala lebih kurang dalam 1 jam lebih-lebih. Kemudian daripada Jala tu nak sampai ke kubur ataupun makam dia ni, kita kena makan lagi masa lebih kurang dalam 1 jam ataupun 1 jam lebih sikit je. Bermakna 4 jam ke 5 jam lah dia punya perjalanan dia nak pergi. Ni kat apa nama ni, kubur ataupun makam tuan pengarang kitab kita ini. Kuburnya berada di mana? Berada di dalam kebun getah. Kebun getah. Milik siapa? Milik orang Buddha, bukan orang Islam. Tetapi tuan dia tak benarkan pindah kubur ini. Begitulah cerita yang saya dapat. Dia kata biar duduk situ. Dia tak nak bagi pindah. Di sebelah kanan, dan kuburnya ini duduk dekat dengan highway, tak jauh. Macam masjid tuan-tuan ni lah. Tu jalan besar, duduk sini lah. Lebih kurang tu lah jarak dia. Kalau kita parking kereta tepi jalan pun, kita masuk jalan kaki pun boleh. Tak jauh. Sebelah kanan makam dia ini ada satu, kita panggil apa kalau sebelah Pantai Timur dia panggil tasik. Kuala Lumpur dia panggil apa apa ni? Dam. Apa? Kalau kolam tu kecil, dia ni besar. Kalau kolam tu kecil kan, bolehlah kalau kita terjemah nak bagi mudah faham dengan kata kolam pun bolehlah. Di sebelah mana? Sebelah kanan. Makam sebelah kanan dia. Jalan kita boleh jalan, kalau dengan kereta kita boleh masuk separuh saja, kemudian kena jalan kaki sebab dia tutup. Ataupun kalau kita nak masuk dengan kereta dekat sikit, kita masuk ke sebelah belakang, pusing sikit boleh masuk. Maka kalau kita masuk dengan kereta ke sebelah belakang, kita akan lalu di tepi tasik ataupun di tepi kolam ini. Yang menjadi keaiban saya ialah tasik ini airnya cukup jernih. Tuan-tuan boleh pergi. Sehingga anak ikan lalu di bawah pun kita nampak anak ikan jernih. Dan kebanyakan orang yang pergi ziarah makam dia ini, tak ada air sembayang, dia akan ambil air sembayang di tasik itulah. Mungkin itu Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan untuk dia. Wallahu alam, tak, kita tidak tahu. Itulah dia. Maka kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menakalkan kata-kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Dia kata apa dia? Kata Imamul Ghazali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dia ambil dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata ilmu yang bermanfaat itu, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang berguna itu. Lalu dia jawab, wal ilmun nafi'u. Bermula ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang memberi guna, ilmu yang berguna itu ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang pertama, takrif dia untuk kita nak tahu ini ilmu yang bermanfaat ke tidak, ilmu yang boleh beri guna ke tidak. Maka yang pertama, mana-mana ilmu dan tahu. Ilmu bahasa Arab, tahu dalam bahasa kita, ataupun pengetahuan yang boleh menambahkan rasa takut engkau kepada Tuhan engkau. Nombor satu, itulah ilmu yang bermanfaat nombor satu. Apa jua yang boleh menambahkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, walaupun nampak sekali lalu pandangan zahir
ilmu itu seperti keduniaan. Nah, seperti keduniaan, nampak tu macam dunia aja. Tapi tak, sekiranya hujungnya itu ataupun akhirnya itu membawa kita takut kepada Allah, tak ada masalah apa. Mana? Seperti apa? Seperti ilmu sains. Nah, seperti ilmu sains kan, orang duduk kaji tu, dia kata apa? Apa? Dia duduk keliling bumi, apa? Ya, apa dia yang duduk keliling bumi? Bulan. Bulan ke bintang, matahari? Bulan. Bintang tak keliling. Ni matahari tak keliling. Abubuh gila apa benda pun, bulan ke bintang ke, dia mengelilingi bumi sebanyak berapa kali sehari? Banyak kali dah, bukan 3 kali dah. Banyak kali dah. Tu. Maka kita pun belajar ilmu tersebut. Bila kita belajar, menambahkan rasa, ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala boleh menggerakkan bulan itu dengan, kita kata, berpusing-pusing sebanyak beberapa kali dalam sehari semalam. Allah hebatnya. Maka hebatnya itu pergi ke mana? Pergi kepada Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala, kuasa sungguh Allah Ta'ala, agung sungguh Allah Ta'ala. Menyebabkan hati kita kata, oh hebat. Ilmu itu di bawah dalam ilmu yang bermanfaat. Walaupun ilmu itu sekali lalu kita tengok ilmu itu ilmu dunia. Macam kita pergi kerja, kita pergi kerja, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Tengok sekali lalu dunia. Betul tak? Tengok sekali lalu dunia lah. Pergi kerja, pagi petang. Tapi kalau kita tengok 2 kali, kalau tak ada duit, dengan tidak bekerja, bermakna kita tidak ada duit, tidak ada sumber pendapatan. Bila kita tidak ada duit, bagaimana kita nak bersedekah? Bagaimana kita nak bayar bil-bil? Bagaimana kita nak bertanggungjawab dengan anak-anak dan isteri kita, ataupun anak-anak dan isteri-isteri kita? Bagaimana kita nak bayar kereta itu dan ini? Dengan sebab kereta itulah kita boleh mari ke masjid. Maka dia juga di bawah akhirat. Di bawah akhirat. Apa kata kalau dia tidak kerja, habis tu nak makan, nak tu nak ni, duit tak ada, akhir sekali mencuri, merompak, menyamun. Allahu Akbar. Ni adalah benda yang luas, dalam skop yang luas. Apa-apa ilmu, apa-apa yang bukan ilmu kah, apa benda pun, ujung jatuhnya itu membawa rasa takut kita, menambah rasa gerung kita, menambah rasa takut kita, menambah rasa apa dia? Hebatnya Allah Ta'ala. Maka itu di bawah ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Kita kiaslah kod lain lagi. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Dan ilmu ini juga, ilmu yang bermanfaat ini ialah apa-apa yang boleh menambahkan pandangan hatimu itu dengan kelihatan tentang keuyupan ataupun keaiban, kelemahan diri kamu sendiri. Maka itu juga di bawah ilmu yang bermanfaat. Saya dah banyak kali saya sebut, setiap hari Ahad Baba Ismail Sepanjang Hafizahullah akan live daripada Bumi Patani, pagi sekali, kemudian petang sekali. Pagi dah 2 minggu saya rasa dia tak mengajar kerana faktor kesihatan. Yang kedua, di pondok dia, petang dia akan mengajar di pondok dia untuk orang-orang, untuk pelajar-pelajar pondok dia, dan juga orang-orang yang luar yang datang. Dan yang datang itu bukan orang dekat-dekat tuan, orang jauh-jauh mari semata-mata nak mengaji dah 2 jam setiap hari Ahad. Baik, dia akan baca dua biji kitab. Kitab yang pertama pada hari ini, sambungan yang telah lepas, mengenai dengan wuduk tuan-tuan. Kalau siapa dia yang tengok tu, boleh share, ataupun tuan-tuan boleh pergi kepada Facebook saya setiap kali saya akan kongsi live daripada sana. Saya akan kongsikan untuk
kita di Malaysia dan juga ada sahabat-sahabat saya lain juga yang akan kongsi. Dia membicarakan mengenai dengan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk? Batal ke tidak wuduk kita kalau kita sentuh budak perempuan? Budak batal tak? Ataupun kita sepuh kok sini, batal tak? Ataupun kok sini, ataupun kok tepi, ataupun kok sini. Bagaimana pula kalau kita menyentuh kemaluan binatang? Batal ke tidak wuduk kita? Kemudian zakat, muruk dengan zakat itu di mana yang kita katakan sentuh yang zakat itu mana batal? Adakah di sini tak batal? Adakah di sini batal? Begitu juga dengan faraj perempuan yang dikatakan batal sembahyang itu di mana sentuhannya? Sengaja batal. Kalau tak sengaja batal ke tidak? Tu tuan-tuan boleh tengok dalam live dia. Kitab yang kedua Hikam, kitab Hikam, dia baca kitab Hikam. Ini pun yang membicarakan mengenai dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Atau dengan ilmu-ilmu seperti ini, ulama-ulama kita yang membahaskan mengenai dengan uyub. Maka dalam kitab yang kedua, saya nak ambil sedutan sedikit. Habis masa tuan-tuan. Kita jumpa lain kali insya-Allah. Dalam ilmu yang kedua ini dia membahaskan mengenai dengan kita menganggap diri kita ini baik, sedangkan betulkah kita ini baik ataupun kita ini hanya baik zahir tapi batinnya tidak. Maknanya comel di sebelah zahir tapi batinnya tidak comel. Tuan-tuan, masa kita tak ada, tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab ataupun dalam Facebook yang saya sebut tadi, live daripada Baba sendiri. Mudah-mudahan lebih faham. Yang terbaik, yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang tidak betul itu daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', nafsin la tashba', la la yasma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.